Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat kembali ke kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 1 bersama saya Cikgu Nazar. Baiklah, hari ini kita akan beralih ke unit baru iaitu unit 10, pastikan selamat. Kita akan mempelajari tajuk Wah, rajinnya anak ibu. Kemahiran yang kita akan fokuskan di sini adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi, kalau anda semua sudah bersedia, jom kita belajar. Sebelum kita teruskan dengan aktiviti kita yang utama pada hari ini, kita akan berpantun terlebih dahulu. Jika anda semua boleh lihat di sini, pantun ini anda semua boleh rujuk di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 1, muka surat 59. Aktiviti kita akan melafazkan pantun dan berbual berdasarkan gambar. Anda semua masih ingat lagi tak pantun 4 kerat? Cikgu pernah terangkan pada sesi PDPR yang lepas. Cikgu harap anda semua masih lagi ingat. Baiklah, ini adalah pantun 4 kerat. Di sini ada 3 rangkap pantun. Okey, kita akan sama-sama melafazkan pantun ini. Okey, jom kita mula. Tajuk pantun ini adalah Kita Pasti Selamat. Bunga seroja di atas peti, putih berseri idaman darah. Buat kerja berhati-hati, supaya diri tidak tercedera. Hendak membelah kayu meranti, membuat titi di kampung rasa. Peraturan sekolah harus diikuti, belajar nanti tenang selesa. Dari Indragiri ke Pulau Paya, bawa cermat kayu cendana. Waspada diri di jalan raya, pasti selamat di mana-mana. Anda semua faham tak dengan bait-bait di dalam pantun ini? Jika anda lihat, setiap rangkap mempunyai 4 bait, betul tak? Ingat lagi tak bait yang manakah menggambarkan maksud pantun tersebut? Ingat lagi, pantun ada pembayang dan maksud. Ya, bagus. Maksud pantun terletak di bait yang ketiga dan keempat untuk pantun 4 kerat. Jadi kita lihat rangkap yang pertama ini. Bunga seroja di atas peti, putih berseri idaman darah. Buat kerja berhati-hati, supaya diri tidak tercedera. Jadi pantun ini, maksud pantun ini terletak di bait yang ketiga dan keempat nih. Ini dia. Buat kerja berhati-hati, supaya diri tidak tercedera. Di bahagian atas ni siapa tahu? Ya, pembayang maksud. Pembayang maksud untuk pantun ini. Jadi isi penting dalam pantun ini terletak di bait yang ketiga dan keempat ini. Dan pantun ini merujuk kepada gambar yang pertama ini. Maksud dia, semasa membuat kerja, apa-apa kerjalah, sama ada membantu ibu. Dalam gambar ni membantu ibu di dapur kan, membasuh pinggan, bantu ayah ke, mencuci rumah ke, apa saja pekerjaan yang kita lakukan, kita kena berhati-hati. Di sini dalam situasi ini, kita kena berhati-hati supaya kita tidak tercedera. Sekarang jom kita lihat rangkap kedua pula. Ini dia rangkap kedua. Hendak membelah kayu meranti, membuat titi di kampung rasa. Peraturan sekolah harus diikuti, belajar nanti tenang selesa. Jadi maksud dia ini kan, peraturan sekolah harus diikuti, belajar nanti tenang selesa. Jadi maksud ini merujuk kepada gambar yang kedua ini. Di mana saja pasti ada peraturan, apalagi di sekolah ada peraturannya sendiri. Jika kita lihat gambar ini, ya, situasi ini berlaku di makmal komputer sekolah. Dan sudah semestinya di makmal komputer ni ada peraturan yang harus kita patuhi. Biasanya peraturan ni kita letak di papan notis, di poster-poster, okey. Dan kita kena patuhi peraturan sekolah ni. Ini adalah contoh dia. Tak nampak? Sekarang cikgu cuba besarkan dia. Ini dia. Ini peraturan di dalam makmal. Dia mengingatkan kita supaya sentiasa sila patuhi
peraturan semasa berada di dalam makmal ini. Cikgu rasa anda semua tahu apakah peraturan yang harus kita patuhi semasa berada di dalam makmal. Contohnya, tidak boleh membawa makanan ataupun minuman ke dalam makmal. Itu antara contoh peraturan di dalam makmal komputer. Sekarang kita lihat pada rangkap yang ketiga pula. Ni dia. Dari Indragiri ke Pulau Paya. Bawa cermat kayu cendana. Waspada diri di jalan raya. Pasti selamat di mana-mana. Yang manakah maksudnya di sini? Maksud pantun. Ya ini ya, waspada diri di jalan raya, pasti selamat di mana-mana. Ini merujuk kepada gambar yang ketiga ni. Pernah tak anda lihat situasi seperti ini? Okey. Ni pengawal lalu lintas ni memberhentikan kenderaan, mengarahkan kenderaan untuk berhenti supaya murid-murid sekolah ni boleh melintas jalan dengan selamat. Yang tu paling penting, melintas jalan dengan selamat. Jadi kita juga mestilah mematuhi peraturan lalu lintas. Tak kira lah kita menaiki kenderaan ataupun kita sebagai pejalan kaki juga kita perlu mematuhi peraturan lalu lintas ataupun peraturan jalan raya. Tidak semestinya kita berjalan kaki kita tak perlu patuh. Kita juga wajib mematuhinya supaya kita sentiasa selamat. Okey, cikgu harap anda semua memahami pantun 3 rangkap pantun yang telah cikgu lafazkan ini tadi. Dan anda semua boleh cuba berpantun di rumah. Baca semula pantun 4 kerat ni. Sekarang kita teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya, iaitu mendengar dan memberikan respons terhadap suruhan dengan betulnya. Ini perbualan di antara seorang ibu dan anaknya Aina. Okey, petikan ini ataupun perbualan ini anda boleh rujuk di dalam buku teks muka surat 60. Manalah tahu slide ini kurang jelas. Okey, anda boleh rujuk buku teks masing-masing. Baiklah, tajuknya adalah wah rajinnya anak ibu. Ini adalah tajuk utama kita tadi. Baiklah, kita sama-sama membaca perbualan ini di antara ibu dan Aina. Okey, cikgu harap anda semua baca sekali dengan cikgu di rumah ya. Aina, tolong ibu lapkan semua pinggan ini. Baik ibu, bagaimanakah caranya? Ini ibunya meminta Aina untuk lapkan pinggan yang telah dicuci ini, yang telah dibilas oleh ibu dia. Okey, jadi Aina pun setuju, tapi dia tanya bagaimana caranya. Baiklah, kita teruskan gambar yang kedua. Lapkan pinggan dengan tuala kering ini, buat dengan cermat. Ya ibu, saya akan mengelapnya dengan berhati-hati. Jadi ini pesanan ibu dia. Gunakan tuala kering dan buat dengan cermat. Agak-agaknya kenapa kena buat dengan cermat semasa mengelap pinggan ni? Cikgu rasa anda semua tahu, untuk keselamatan. Takut pecah, nanti pecah. Seterusnya, Aiza, tolong ibu simpankan pinggan itu di dalam almari. Baiklah ibu, saya akan menyimpannya. Bawa sedikit-sedikit, pegang dan bawa dengan cermat. Sekarang ibu meminta tolong daripada Aiza pula. Untuk selepas Aina lapkan pinggan ni tadi, Aiza pula ibu suruh minta pertolongan untuk menyimpan pinggan di dalam almari, dan Aiza pun setuju. Pesanan ibu, bawa sedikit-sedikit, pegang dan bawa dengan cermat, supaya tidak berlaku kemalangan lah. Pinggan tu terjatuh ke, terlalu berat ke, jatuh dan akhirnya akan pecah. Jadi Aiza pun memberi respon di sini. Jika anda lihat, apakah respon dia? Saya akan lihat pesanan ibu tadi, bawa sedikit-sedikit, pegang dan bawa dengan cermat. Jadi respon Aiza di sini tak lengkap kan? Jadi bagaimana kita nak lengkapkan? Tak apa, cikgu dah bagi contoh di sini, iaitu saya akan membawanya dengan cermat. Mudah saja. Okey. Seterusnya gambar yang terakhir. Harap kamu berhati-hati. Pinggan itu jika terjatuh akan pecah.
kacanya tajam. Betul ibu, jika terpijak kaca kaki boleh. Tak lengkap lagi dialog ni kan, betul tak? Jadi kita kena lengkapkan. Di sini cikgu bagi contoh sekali lagi. Betul ibu, jika terpijak kaca kaki boleh luka. Mudah saja, tak perlu fikir yang terlalu susah sangat. Okey, begitulah cara kita memberi respon terhadap dialog-dialog yang telah kita baca ni tadi. Baiklah murid-murid semua, tadi kita dah mendengar dan bertutur berdasarkan dialog ataupun perbualan yang bertajuk wah rajinnya anak ibu tadi kan. Jadi sekarang kita beralih ke buku aktiviti. Boleh lihat muka surat 63 jilid 1 buku aktiviti bahasa Melayu jilid 1 muka surat 63. Di sini aktiviti 1 arahan dia lengkapkan respons yang sesuai, kemudian simulasikan. Jadi di sini anda kena lengkapkan respon sahaja. Nak simulasikan tak dapat sebab anda berada di rumah. Tak ada rakan-rakan yang bersama-sama dengan anda untuk membuat simulasi dialog ini. Okey, jika dilihat di sini ada 3 pilihan jawapan. Yang pertama, baiklah ibu, saya akan menyimpannya sekarang. Betul ibu, barang permainan ini boleh membahayakan. Ya ibu, bagaimanakah caranya mengemas barang permainan ini? Jadi anda kena isi di dalam ruang yang disediakan ni. Ada 3 tempat kosong ini. Tulis dengan cermat ya. Okey, kita lihat perbualan di antara Puan Harlina dan Aiza. Okey, cikgu bantu anda untuk membaca, tapi cikgu rasa anda semua dah boleh membaca sendiri di rumah ya. Okey, kemaskan barang permainan kamu. Ini kata Puan Harlina. Jadi apakah Aiza? Bagaimana respon Aiza di sini? Adakah baiklah ibu, saya akan menyimpannya sekarang. Betul ibu, barang permainan ini boleh membahayakan. Ya ibu, bagaimanakah caranya mengemas barang permainan ini? Yang mana satu jawapannya? Jika anda rasa ini, yang ketiga ni, ya ibu, bagaimanakah caranya mengemas barang permainan ini? Anda tulis di ruang kosong di bawah ni. Salin satu persatu perkataan ni termasuk tanda baca yang betul, koma, noktah dan tanda soal ni kena salin dengan betul. Cikgu rasa ni jawapannya kan, betul tak? Kemaskan barang permainan kamu. Ya ibu, bagaimanakah caranya mengemas barang permainan ini? Jadi Puan Harlina pula sambung lagi perbualan ini. Begini caranya. Barang-barang yang kecil simpan di dalam kotak. Alat permainan yang besar pula simpan di dalam almari. Jadi pilih. Ada 2 lagi baki ni kan. Yang mana satu? Baiklah ibu ke ataupun betul ibu ke? Jadi dah kena baca dengan teliti dan pilih respon yang paling sesuai. Kemudian tulis dengan cermat di dalam ruang yang disediakan. Okey? Senang kan? Senang kan? Baiklah murid-murid semua, sampai di sini saja sesi PDPR Bahasa Melayu kita pada kali ini. Cikgu harap anda semua dapat memahami apa yang telah cikgu terangkan tadi. Dan jumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang. Jaga diri. Bye-bye.